قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر من كل شيء. Bagaimana akal dapat membayangkan bahawa wujud Allah itu terlindung daripada kita oleh sesuatu daripada kaun ini, padahal Allah yang lebih zahir daripada setiap sesuatu. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin, taufik, hidayah, inayah Allah Ta'ala juga pada malam ini. Kita sambung bacaan kitab Titisan Hujan Lautan Sufi. Kita masih berada dengan rangkap-rangkap hikam daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Ini suatu rangkap yang panjang, dimulakan dalam bentuk soal tanya kaifa, dan kita dah lalu dalam 2, 3, 4 kaifa. Sambungan pada malam ini kaifa yang keseterusnya. Kata Ibnu Athaillah, kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azharu min kulli syai'. Bagaimana akal dapat membayangkan bahawa wujud Allah itu terlindung daripada kita oleh sesuatu daripada kaun. Kaun ni K-A-U-N, kaun, bukan qaum. Kaun ni makhluk. Kaun ataupun jamak dia akwan. Padahal Allah yang lebih zahir daripada setiap sesuatu. Bahasa mudah kita, macam mana boleh jadi begini? Itu bahasa mudah kita lah. Macam mana boleh jadi Allah Ta'ala ni terdinding, Allah Ta'ala ni terhijab? Macam mana boleh jadi engkau ni sampai tak nampak Allah? Itu bahasa mudah untuk kita faham hikam Ibnu Athaillah ni. Sebab asalnya kita ni tak sepatutnya terdinding. Dinding sini maknanya terhijab, sini maksudnya terhijab hati kita. Bukan terhijab mata. Bukan terhijab mata zahir ni. Mata zahir ni memang tak nampak Allah Ta'ala, bukan jenis berjisim macam kita. Kalau ada jisim macam kita, kita boleh tengok dengan mata kasar kita. Bangunan masjid ni jenis berjisim, kita boleh pergi pegang dia, boleh pergi rasa dia dengan salah satu daripada panca indera kita. Maka kita boleh nampaklah dia. Adapun Allah Ta'ala ni bukan jenis berjisim macam makhluk, jadi kita tak boleh nak lihat dengan mata kasar. Jadi lihat di sini maknanya lihat dengan basirah, dengan mata hati kita. Jadi asal kita ialah sepatutnya tak terdinding hati kita daripada Allah Ta'ala. Itu asalnya. Tapi bila mana hati kita ni terdinding ataupun terhijab daripada Allah Ta'ala, maka inilah di antara tanda bahawa hati kita sakit. Itulah di antara tanda hati kita ni hati yang berpenyakit. Bila mana kita tak nampak Allah Ta'ala, sedangkan kita ni marinya ataupun adanya kita tu adalah daripada Allah Ta'ala. Boleh duduk dalam rahim. Sebelum duduk dalam rahim tu duduk mana kita? Kemudian Allah Ta'ala lah yang bubuh kita dalam rahim tu. Tuan-tuan tanya pakar perubatan, macam mana boleh terjadinya persenyawaan antara sperm dengan ovum tu. Berjuta-juta sperm tu dia tengok ovum yang mana yang sesuai dengan dia.
Kera yang ni tak sesuai, dia cari ovium lain pula. Sperm yang lain pula pergi cari ovium tersebut, sehinggalah bertemu yang sesuai, barulah terjadi kita. Lepas tu daripada tak hidup jadi hidup, daripada tak berdenyuk jadi berdenyuk, ada jantung. Sehinggalah Allah Ta'ala kata, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Tu start daripada duduk dalam perut, keluar daripada perut. Allah Ta'ala cerita. Belum tu tuan-tuan baca dalam surah Al-Insan tu, lam yakun syai'an madhkura. Tak ada siapa-siapa kena istilah insan ni. Makhluk apa ni yang Allah Ta'ala jadi duk terguling, duk berbaring dalam syurga ni. Tak ada siapa-siapa tahu lah nama manusia, kecuali selepas Allah Ta'ala beritahu ni nama dia adalah manusia. Tapi kita bila dah lahir atas muka dunia ni, nak suruh orang kenal kita dengan gelaran itu, dengan gelaran ini. Kalau yang ada yang ada datuk, nak suruh orang panggil datuk. Kalau orang yang ada gelaran diar, nak suruh panggil diar. Kalau ada prof, nak suruh panggil prof. Kalau ada al-hafiz, nak suruh panggil al-hafiz. Kalau ustaz, nak suruh panggil ustaz. Kalau orang tak panggil ustaz, marah. Kalau orang tak panggil kalau orang tak panggil tok lebah, marah. Orang tak panggil tok guru, marah. Orang panggil ustaz, tak panggil tok guru, marah. Asal apa kita ni? Asal tak ada apa-apa pun. Nak keluar daripada perut mak tu pun Allah Ta'ala kata, wallahu akhrajakum. Tengok dia bercakap buh nama dia dulu kan tu. Bukannya akhrajallah. Dia tak letak perbuatan dulu, letak dia dulu. Wallah, siapa yang mengeluarkan? Dia tak kata kharaja, dia kata akhraja. Maknanya dia yang mengeluarkan. Kalau dia tak nak keluarkan kita, jawab dia, doktor pisahlah macam mana pun tak keluar kita. Doktor ikhtiarlah macam mana pun nak suruh keluar. Bubuh ubat, suntik mak kita tu nak suruh keluar kita, tak keluar kalau Allah Ta'ala tak suruh kita keluar. Siapa masa kau, tak siapa masa kau, kalau dia kata keluar, keluar. Walaupun formula kata bulan 7, katakanlah, saya pun tak ingat dah tuan-tuan formula dia. Bulan 7 tak akan keluar. Kalau dia nak suruh keluar, keluar. Bulan 9 kalau patutnya keluar. Kalau dia kata tak keluar, tak keluar. Sebab apa? Yang menentukan keluar tak keluar tu adalah Allah. So kita ni keluar atas perintah daripada Allah Ta'ala dah. Keluarlah kita dalam keadaan telanjang bulat, tak ada apa-apa, itulah kita. Tu asal usul kita, fakir sungguh-sungguh. Fakir sungguh-sungguh, berhajat dengan semua makhluk yang ada di sekeliling. Tu alam asbab lah. Siapa yang ada di sekeliling kita? Yang ada di sekeliling kita, mak kita orang mula-mula sekali. Keluar daripada dia lah kita, nurse ambil letak atas dada dia. Dalam keadaan telanjang bulat tu, nurse pergi basuh dulu. Tu orang sekeliling tu, alam asbab tu, berhajatnya kita. Andai Allah Ta'ala tak gerakkan nurse tu ambil, jawab dia duduk terguling situlah kita. Tu yang ada yang beranak tepi tu siapa? Doktor siapa situ dah, mak tak nak ambil. Allah Ta'ala pun tak bubuh ihsan boleh jadi dalam hati mak tu, maka tak ada rasa nak ambil anak dia. Kejam sungguh dalam hati masa tu. Mari daripada Allah Ta'ala juga rasa-rasa yang demikian tu. Cuma nak sebutnya, keluar kita daripada perut tadi, Allah Ta'ala bubuh pula di hati manusia-manusia yang ada di sekeliling tu. Rasa nak nak ambil, nak simpati, nak kasih, nak sayang, semua sekali Allah Ta'ala gerakkan. Kalau tak gerakkan, jawab dia duduk guling situlah kita. Keluar duduk bulat, duduk telanjang bogel situlah, mati sejuk situlah kita. Tu orang ambil pergi basuh, mandi, balut kita dengan apa? Dengan kain lampin dan sebagainya, pakaikan baju dan sebagainya. Orang ni pula ambil peluk, cium dan sebagainya. Tu siapa yang mendatangkan orang-orang ni? Allah. Adapun kita asal tak ada apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nafi ilmu. Mu tak ada apa-apa ilmu. Tu. Siapa hari ni ada ilmu sikit sebanyak, jadi sombong dengan sebab ilmu. Ada orang hari ni dengan sebab ilmu jadi sombong. Dengan sebab tahu jadi sombong. Kita kadang-kadang jadi sombong dengan sebab ilmu. Sombong dengan orang rumah kita sebab kita mengaji, orang rumah tak hari mengaji. Sombong dengan anak kadang-kadang.
Anak baru nak belajar, sepatutnya ajarlah molek-molek. Ni dah asyik nak marah. Seolah-olah anak ni omong serupa dengan dia. Nak suruh anak ni beramal serupa dengan dia. Macam mana semayang tak reti-reti lagi? Padahal anak umur berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Memang kena bimbing, kena ajar, kena didik. Molek-molek suruh beritahu pada dia satu. Gitulah budak baru nak belajar. Tapi ada orang ajar budak umur 7-8 tahun pun nak suruh semayang serupa umur 40 tahun. Serupa umur 50 tahun. Kalau umur 50 tahun, iya. Umur 50 tahun tak reti. Berapa ramai umur 60 tahun, 50 tahun tak reti-reti lagi semayang. Tak tahu perkara yang membatalkan semayang. Yang ni patut sungguh kalau kita nak marah pun. Ni anak-anak kecil ni yang patut diajar dengan penuh kasih sayang, peluk, cium dan sebagainya. Ada juga orang pergi denda dah anak dia. Dan sebagainya lah. Tu kadang-kadang datang sifat-sifat mazmumah begitu disebabkan oleh ilmu yang sikit ada pada kita jadi sombong. Kata Allah Ta'ala, dia nafikan ilmu. La ta'lamun asyai'a. Ingat, mu tak ada apa-apa pun. Tak ada sepatah ilmu pun. Alih botol pun tak kena. Lepas tu macam mana boleh kena alih botol ni? Tengok semuka surat ni. Tahu dah ni apa benda yang nak cerita ni. Tuan-tuan tengok buku ni daripada atas tu sampai ke bawah. Boleh baca belakang tu. Siapa ajar tu? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, kata Allah. Dia, yakni Allah Ta'ala lah yang menjadikan sam'a, pendengaran itu yang mula-mula sekali berfungsi. Selepas daripada keluar daripada perut, mata tak pejam lagi, telinga dengar dah. Telinga dengar dah, ni suara mak, ni suara ayah. Tu yang keluar-keluar basuh siap-siap suruh ayuh azan, suruh ayuh iqamat tu. Telinga fungsi dah. Mata yang pejamnya. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa ja'ala lakumus sam'a. Telinga mula-mula sekali Allah Ta'ala sebut. Maknanya telinga mula-mula sekali panca indera yang berfungsi untuk kutip ilmu. Kutiplah cara budak. Tu untuk guru ajar tu. Allah yarham tuan guru selalu sebut gitu tu. Baca Quran walaupun pada budak, kita kata budak mana reti? Retilah cara dia. Budak reti cara budak, kita orang tua reti cara orang tua. Sebab tu agama suruh suruh azan, suruh iqamat tu, maknanya budak tu boleh faham cara dia. Tu yang Allah Ta'ala kata telinga pada masa tu dah berfungsi dah. Kita pun masuk dalam diri dia kalimah Allahu Akbar. Mu mari daripada Allah. Sekarang ni mu keluar alam lain dah. Daripada alam arwah, mu duduk alam rahim. Kemudian mu duduk di alam dunia, alam asbab. Ingat, mula-mula sekali aku beritahu padamu Allahu Akbar. Allah Ta'ala yang paling besar. Walaupun lepas ni semua asbab mari kait dengan kita, mari bergayut di kita, mari bergantung di kita. Ada rumah kita jadi asbab orang kata kita kaya. Ada jawatan kita, orang kata kita tinggi, kita pandai, orang kata kita berjaya, orang kata kita itu, kita ini dan sebagainya. Semua tu adalah asbab yang mari lepas daripada tu bergayut, bergantung dengan kita. Ingat, mula-mula Allah Ta'ala kata Allahu Akbar. Allah yang maha besar daripada asbab, iaitu musabbibul asbab. Di sebalik asbab yang duduk bergantung, bergayut, berkait denganmu tu, musabbibul asbabnya ialah Allah Ta'ala. Tu keluar daripada perut. Lepas tu banyaklah tuan-tuan baca ayat Quran duk cerita pada kita tu daripada dha'fin summa Allah Ta'ala, kemudian daripada lemah Allah Ta'ala kata daripada lemah aku jadikan quwwah. Daripada lemah keluar daripada perut tak boleh buat apa kan, nak bergerak sendiri pun tak boleh, orang tolong akak letak atas tilam. Lepas tu orang letak bantal peluk, orang letak bantal itu ini dan sebagainya lah. Orang balut dan sebagainya lah kita. Lepas daripada tu barulah boleh bergerak sikit-sikit. Lepas boleh bergerak sikit-sikit, kemudian boleh bergerak makin banyak. Daripada duduk baring saja boleh meniarap. Daripada boleh meniarap, boleh menyusu. Daripada boleh menyusu, boleh merangkak. Daripada boleh merangkak, bangun bertatih. Daripada boleh bertatih, boleh berjalan. Daripada boleh berjalan, boleh berlari. Tu min dha'fin quwwah. Siapa buat tu? Aku, kata Allah. Semua Allah Ta'ala kata aku lah kau.
Quran duk cerita dah tu, aku yang buat engkau. Nanti satu masa nanti kata Allah Taala, daripada kuat balik kepada dhaaf. Daripada kuat akan balik kepada lemah semula. Kita nak patah balik semula ni. Dulu kuat umur 20-an, umur 30-an gagah. 5 kilo beras tu relax ya. Mandu kereta daripada Kuala Lumpur balik ke Pantai Timur relax ya. Pukul berapa? Pukul 2 pagi start mandu. Tak ada masalah, mata celek molek. Hari ni nak bawa kereta malam-malam tak nampak. Telinga tak dengar. Akal tak berapa ingat. Tu dia balik semula kepada dhaaf. Balik semula pada lemah wasyaibah kata Allah Taala. Balik semula kepada lemah, kepada tua, kepada beruban. Mula tumbuh uban, mula patah balik tu. Mula dah tubuh pun mula kecut, mula kenda, mula membongkok. Tu Allah Ta'ala cerita. Tu Allah Ta'ala cerita belum kita ada. Beritahu fatrah perjalanan. Tiba-tiba kita keluar terkait dengan benda-benda yang ada di alam asbab. Kita pun jadi diri kita. Diri kita lah orang yang berilmu, orang alim, orang bijak, orang pandai, orang ada jawatan, orang ada harta, orang ada itu, orang ada ini dan sebagainya. Jadi sombong kita. Jadi orang yang tak ikhlas dalam beramal. Jadi orang yang takabur. Jadi orang yang ada azamah. Jadi orang yang hubbud dunya. Jadi orang yang hubbul jah dan sebagainya lah. Maka sepatutnya kata dia benda ni tak berlaku. Sepatutnya walaupun duk mari benda tu harta duk mari sebab nak hidup dunia kena ada harta, nak makan tak boleh kalau tak ada harta. Perlu kepada harta, perlu kepada makanan, perlu kepada pakaian, perlulah itu keperluan hidup di alam asbab ni. Tapi benda-benda tersebut jangan sampai menjauh ataupun mendinding kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang namanya Ar-Razzaq, yang namanya Al-Badi', yang namanya Al-Mu'ti, yang namanya Al-Wahhab, yang namanya Ar-Razzaq, yang namanya Al-Alim, yang namanya Al-Hakim, yang namanya macam-macam jenis nama. Macam-macam jenis nama dalam Asmaul Husna tu. Jangan mendindingi engkau asbab-asbab tersebut, makhluk-makhluk tersebut mendindingi engkau daripada Allah Ta'ala. Jadi dia kata, kalaulah engkau sudah terdinding dengan benda-benda ni semua, kau itulah terdinding dah kita, maknanya kita sekarang punya hati yang sakit. Gitu. Sepatutnya tak jadi gitu hati kita. Sepatutnya kita ni tak jadi orang sombong. Sepatutnya kita beramal tak jadi orang yang tak ikhlas. Tapi sekarang ni jadi orang yang tak ikhlas. Kita beramal, kita mencari puji. Kita kutip dah buah daripada amal kita. Patutnya amal kita nak kutip syurga di akhirat tu. Sekarang ni kita kutip dah. Kutip pujian orang. Di dunia lagi kita duk kutip dah. Gak jawab dia tak ada lah habuan di akhirat tu. Syurga. Patutnya sini tempat beramal je, bukan kutip apa yang mari daripada makhluk serupa dengan kita. Apa yang mari daripada makhluk tak ada kesan apa-apa pun. Tak mengangkat kita walau orang puji sebanyak mana pun. Tak ada naik jadi tinggi sikit kita kedudukan takwa. Tak ada. Satu orang celah kita, jatuh kita daripada tahap yang tinggi kepada tahap yang rendah. Tak juga. Kemuliaan seseorang itu bergantung kepada tahap takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu kita. Jadi dia kata, kalaulah kita ni terdinding dalam keadaan Allah Taala lah yang menzahirkan setiap sesuatu, maka kena cari jalan lah nak keluar daripada penyakit hati ni. Jadi dalam hikam yang lain dia ada sebut udfun nafsaka. Ada yang baca udfun nafsak, ada yang baca adfin nafsak. Udfun nafsaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan lam yatim nitajuhu. Ni dalam hikam sebut. Tu hikam yang ada mengait di antara hikam yang kita sedang baca ni. Tu jalan yang diberi oleh Ibnu Athaillah, macam mana nak selesaikan penyakit hatimu yang tak nampak Tuhan ni, yang tak nampak Allah. Maka dia kata udfun nafsak. Dafan ni kita panggil ke bumi.
Bubuh dalam bumi. Bubuh dalam tanah. Ibaratnya. Bubuh dalam tanah. Dia kata faman nabata, kalau jenis tanaman, kalau kita tak bubuh biji dia, benih dia tu dalam tanah betul-betul, sembunyi dalam tanah betul-betul, maka tak keluar hasil yang baik. Begitulah juga kata Ibnu Athaillah, bubuh dirimu ni dalam tanah yang tidak menampakkan engkau. Bubuh diri kita. Diri kita ni ibarat seperti diri kita yang beramal ni, ibarat seperti benih bubuh dia dalam tu. Naknya yang di luar ni, batang kau dia, ranting kau dia, daun kau dia, bunga kau dia, yang tu amal. Amal duduk ke atas ni, duduk berjalan beramal. Benih kita tu duduk mana? Duduk dalam tanah. Duduk dalam tanah. So tak nampaklah kita. Yang nampaknya lah amal berlaku. Amal, mari semaya, mari berzikir, baca Quran, bersedekah, derma dan sebagainya. Semua amal tu berjalan, tapi kita dah kebumikan diri kita, so kita tak nampak dia datang daripada kita. Yang kita nampak ialah yang zahirnya adalah Allah. Ni yang disebut azharu min kulli syai'. Allah Ta'ala ni yang paling zahir, yang paling zahir daripada semua benda. Dia ibarat gini, ulama bagi contoh, ibarat seperti matahari dengan lampu. Seperti matahari dengan lampu. Matahari ni dia adalah yang zahir mutlak. Adapun lampu ni dia adalah zahir muqayyad. Zahir muqayyad. Matahari dia tak ada kena-mengena dengan punca apa-apa. Tak ada kata tunggu suis buka maka dia menyala, tak ada. Dia sentiasa ada. 24 jam ada. Di tempat kita tak ada, dia pergi tempat lain. Nanti esok dia mari pula tempat kita dengan cahaya yang sama. Adapun lampu dia ada dengan kait. Bila ada mentol baru dia menyala. Tak ada mentol, ada suis saja. Bukalah suis macam mana pun tak cerah. Ada suis tak ada mentol tak jadi. Ada mentol tak ada suis tak jadi juga. Kena ada macam-macam, kena ada wayar bersambung dengan suis dengan mentol, buka baru menyala. Pas wayar pula nak kena betul pasang baru menyala. Menyala lampu tu pun waktu tak ada matahari gini cerah. Tapi saat dia cerah, tiba-tiba mari matahari, tak nampak sepatutnya. Tu sepatutnya gitu. Tak nampak kita, tapi kita nampak kita. Sebab tu dia suruh kebumikan dirimu. Sebab yang mutlaknya adalah Allah Ta'ala. Dia serupa ni. Ulama bagi contoh serupa dengan Khafash. Khafash ni, kalau tuan-tuan pergi di Kuala Selangor tu kan, dia ada satu tempat untuk orang tengok haiwan kelip-kelip. Haiwan kelip-kelip. Pergi situ, orang biasa duk pergi malam lah sebab nak tengok haiwan kelip-kelip. Jadi cerah. Kenapa kita boleh tengok kawasan tu banyak haiwan kelip-kelip? Haiwan kelip-kelip ni berapa dia punya tahap cahaya dia? Kita boleh nampak sebab suasana pada masa tu gelap. Cuba tuan-tuan pergi pada waktu siang. Waktu siang tak nampak apa-apa. Hatta lampu jalan ni, tengah malam kita boleh berjalan menumpang lampu jalan ni lah. Di samping lampu kereta kita dengan lampu jalan ni, sedap sikit berjalan. Banding dengan lampu kereta saja lampu jalan tak ada, gelap. Tapi waktu siang, waktu matahari ada, tak nampak lampu jalan pasang ke tidak. Sepatutnya gitu. Mutlak ni Allah Ta'ala yang sepatutnya kita nampak. Matahari itulah yang sepatutnya kita nampak. Tak, kita nampak diri kita. Kita nampak diri kita semayang, kita nampak diri kita menderma, kita nampak diri kita buat baik, kita nampak diri kita lah yang memerintah, yang mentadbir, yang mengurus, yang cerdik, yang pandai, yang itu, yang ini. Diri kita. Ni dia panggil, bila nampak diri kita tak nampak Allah Ta'ala, maknanya hati tersebut hati yang ada penyakit. Gitu.
Tu dia kata kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'. Macam mana dia kata boleh jadi begini? Boleh jadi terdinding dengan Allah Ta'ala ni, sedangkan padahal Allah Ta'ala itulah yang lebih zahir daripada setiap sesuatu. Nama dia pun Al-Zahir. Al-Zahir Al-Batin. Nama Allah Ta'ala Al-Zahir. Apa makna Al-Zahir? Ulama sebut Al-Zahir ni maknanya Al-Mutajalli bi anwari hidayati. Dialah yang menzahirkan cahaya hidayah. Maknanya kita boleh duduk ni, Allah Ta'ala yang berkehendak kita duduk. Bukan sebab kita baik, tapi Allah Ta'ala yang berkehendak kita ni duduk waktu ni. Hati nak pergi sangat dah ni, akak duk mikir, jom kita keluar. Sedap juga pergi duduk luar ni, sejuk-sejuk hujan ni. Duduklah. Boleh duduk, boleh berlawan dengan bisikan-bisikan dalam diri kita ni. Duk berlaku sirak. Sirak ni maknanya satu pertempuran yang sengit dalam diri kita. Nak boleh mari ke masjid, macam-macam duk main dalam diri kita. Nak boleh angkat Quran, duduk baca tu, macam-macam duk mari dalam diri kita. Nak boleh semayang 2 rakaat, macam-macam main dalam diri kita. Ada orang menang, ada orang kalah. Menang pun Allah, kalah pun Allah. Kita duduk dalam keadaan menang. Nak buat taat tak pernah kalah kita. Nak semayang sunat, jadi semayang sunat kita. Nak derma, jadi derma kita. Nak mengaji, jadi mengaji kita. Semua tu adalah hidayah daripada Allah Ta'ala. Itu dalam ayat Quran sebutkan berkenaan dengan Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Itu hidayah tu taufik tu. Macam mana engkau nak bagi hidayah, bukan milik engkau hidayah mutlak ni, ataupun hidayah tu taufik, dia adalah milik Allah Ta'ala. Adapun engkau hanya boleh jadi asbab je. Gilah bertemu dengan orang ni, ajak orang ni, mari kita pergi masjid, mari kita pergi masjid. Macam orang tabligh duk buat. Mari kita pergi masjid, petang-petang dia keluar daripada masjid, pergi rumah orang ni. Ada orang sudi terima, ada orang tak sudi terima. Sudi terima tu belum tentu lagi pergi tu. Keluar daripada rumah, pergi duduk depan pagar, dengar apa benda yang nak cerita. Last sekali dia kata, kita ada di masjid ni 2, 3, 4 hari ni, mari kita pakat pergi masjid, lepas maghrib kita ada baca kita ini dan sebagainya. Belum tentu lagi pergi tu duk angguk-angguk tu. Al-Muharrik, dia penggerak kita pada hakikatnya ialah Allah Ta'ala. Ada orang boleh bergerak daripada rumah, mari sini. Tu Allah Ta'ala yang muharrik. Yang iradah asalnya ialah Allah Ta'ala yang berkehendak tu. Dilimpahkan pada kita, kita pun adalah keinginan nak pergi. Nak pergi ada iradah saja, tak ada kudrah, tak boleh pergi juga. Allah Ta'ala limpahkan kudrah dia pada kita, maka kita pun adalah sedikit kudrat, kita panggil. Adalah sedikit kekuatan, bolehlah melangkah. Boleh melangkah tu sifat Allah Ta'ala Al-Muharrik yang menggerakkan kita. Semua serba-serbi itu mari daripada Tuhan. Kalau tilik situ tak ada lah kita. Tu yang apa, Uwais Al-Qarani duduk malam-malam ke, anal faqiru bibabik. Tu antara yang dimunajatkan oleh Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani seorang manusia yang masyhur di langit tapi majhul di bumi. Mastur di bumi, tak dikenal di bumi dia, tapi masyhur di langit. Nabi sebut walau tak sempat bertemu dengan dia, suruh Umar pergi cari orang ni. Sebab apa? Saat dia berdoa, doa dia tak pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Itu istimewanya Uwais Al-Qarani. Tapi malam-malam duduk gitu. Malam-malam qiyam, waktu tahajud kita panggil. Duduk bermunajat dengan Allah Ta'ala. Anal faqiru bibabik. Aku yang maha faqir, duduk di pintu yang maha kaya. Gitu. Anal faqiru bibabik, aku yang maha fakir duduk di pintu yang maha kaya. Fakir serba-serbi. Fakir diri kita nak bergerak tak boleh, andai Allah Ta'ala tak bergerak. Nabi kata la tataharraku dzarrah, sikit sebesar zarah pun tak boleh bergerak illa biidznillah,
kecuali dengan izin daripada Allah. Pas kita boleh mari ni tidak sebesar zarah. Berapa zarah dah ni kita ni mari ni boleh melangkah selangkah, boleh melangkah bukan selangkah, beberapa langkah, berkilo-kilo mari. Kadang-kadang setengah orang tu nak pergi ke majlis ilmu, berkilo-kilo daripada rumah nak mari majlis ilmu. Macam mana boleh mari? Allah Ta'ala yang memarikan kita. Gitulah ibarat dia. Allah Ta'ala yang mendatangkan kita ke sini. Tu hati kita nak tilik situ. Nak ni cerita tasawuf ni cerita hati kita biar nampak di situ. Adapun yang zahir tu asbab lah. Yang zahir pada syariat tu ambillah asbab. Kereta lah yang mendatangkan kita ke sini. Tadi kita ambil keluar daripada rumah tadi, ambil kunci kereta, start bubuh di kereta, start kereta, maka kita lah yang pegang steering, tekan minyak, sampailah kita ke masjid. Tu syariat. Syariat jangan tinggal juga. Mata kasar kita duk tengok, itulah syariat. Itulah benda-benda yang Allah Ta'ala jadikan asbab-asbab untuk kita sampai dalam kita beramal. Tapi pada hakikatnya semuanya adalah Allah. Kereta pun tak boleh bergerak kalau Allah Ta'ala tak izin. Boleh mati tiba-tiba. Tiba-tiba molek-molek, minyak ada, bateri ada, apa lagi nak? Bateri baru tukar, minyak baru isi, tak hidup juga. Ada masalah lain. Punca dia yang kita tak tahu. Siapa yang berkehendak itu? Allah Ta'ala juga. Jadi dia nak suruhnya, bila mana kita ni duduk, nampak Allah Ta'ala lah segala-galanya. Bila nampak Allah Ta'ala, tak ada lah sombong. Tak ada lah sifat takabur, hilanglah azamah, hilanglah riya, hilanglah sebab kita ambil daripada semua limpahan daripada Allah Ta'ala. Baik, gitu. Sesungguhnya wujud itu lebih zahir daripada Adam. Yang tak ada, mana ada? Yang tak ada nak nampak macam mana tak ada? Yang ada lah yang nampaknya. Supaya kita tengok udara kita kata tak ada, tapi tengok langsir bergerak, ada rupanya dia. Tapi nampak tu nampak langsir, tak nampak udara. Jadi yang nampak tu lebih zahir daripada yang tak nampak. Wujud yang zati itu lebih kuat daripada wujud yang aridi, yang mendatang. Wujud yang zati itu Allah Ta'ala lah. Dia tak perlu kepada nyawa. Adapun kita perlu pada nyawa. Tak ada nyawa, mati. Maknanya kita ni kalau tak ada nyawa mati, maknanya kita ni sangat-sangat lemah. Bergantung pada nyawa. Betul apa? Orang yang kena apa? Kena penyakit COVID-19. Bergantung dengan bantuan alat pernafasan. Tak boleh dah nak guna paru-paru biasa ni, kena alat dah masuk letak hidung di hidung tu, gantunglah dengan oksigen pula. Tu yang Allah yarham tuan guru sebut tu, andailah dia kata, andailah kita ni Allah Ta'ala suruh bayar oksigen sehari-hari kita duduk bernafas ni, kena bayar, dia kata seorang satu balang oksigen. Pas kita anak beranak 5 orang, 5 balang, satu balang 200, kira satu hari satu balang, 5 orang 200 kali dengan 5, tuan-tuan kira, tak ke 1000 sehari untuk oksigen saja. Kalau tak beli tak hidup kita. Siapa nak mati? Tak ada orang nak mati. Tua tak boleh bangun dah. Nak hidup kau nak mati? Nak hidup. Anak cucu panggil, Tok Imam mari pergi rumah saya, baca Yasin sikit, buat doa selamat. Untuk apa? Tok, umur berapa dah? 100 tahun. Nak suruh apa ni? Panjang umur. Tu nak beritahu, nak hidupnya kita. Tu andai, Allah yarham tuan guru sebut, andai kalau perlu, jawab dia, kita akan korban habis semua benda kita untuk dapatkan oksigen tadi. Nak sebutnya, kita yang bergantung dengan oksigen ni maknanya sangat-sangat lemah. Adapun Allah Ta'ala ada dia tanpa perlu kepada oksigen, tanpa perlu kepada cahaya, tanpa perlu kepada kepada benda-benda yang lain untuk dia ada, untuk dia zahir. Baik, nak baca ya. Zahir yang mutlak lebih kuat daripada zahir yang muqayyad, terikat, dan wujud yang berkekalan lebih kuat daripada wujud yang terputus-putus. Tetapi kerana amat zahirnya Allah menjadi sebab tersembunyinya pula. Bila dia terlalu zahir, ibarat macam matahari ya.
Bila dia terlalu dekat dengan mata kita, tak nampak juga. Sebab tu bila tuan-tuan nak teropong, kalau nak tengok permukaan matahari, dia kena ada filter dia. Dia kena ada filter. Tak boleh letak teleskop terus ke matahari, kita pun buh mata kita. Buta mata kita. Tu tengok daripada sini pakai teleskop je. Boleh buta mata kita, sebab tu dia letak filter. Tengok melalui filter je, nampaklah sama-sama merah gitu matahari. Cuma nak sebutnya ialah bila benda tu mari yang mutlak, tak nampak Allah Ta'ala. Tu terlalu zahir, tak nampak juga. Tak nampak tu al-batin, dimasuk kepada sifat dia al-batin pula. Baik. Tetapi kerana amat zahirnya Allah, menjadi sebab tersembunyinya pula, pun tersembunyinya Allah Ta'ala. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'. Tu hikam yang keseterusnya. Boleh bukti tu akan datang pula. Tak habis kaifah kita ni. Wallahu a'lam wa ilmuhu al-atam. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'ala